Dalam video pada kali ini, aku akan ceritakan tentang 8 jenis pendekatan pengajaran yang boleh kamu semua gunakan semasa temuduga IPG nanti. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu ku cinta? Okay. Assalamualaikum dan hai semua. Welcome back to my YouTube channel Atik. Yang pertama adalah pendekatan berpusatkan guru, juga dikenali sebagai pendekatan yang agak tradisional. Makanya dalam pengajaran tu, pendekatan yang digunakan adalah berpusatkan kepada guru itu sendiri. Maksud kata, guru yang bercerita, guru yang menyampaikan ilmu dan murid hanya mendengar sahaja. Selalunya ianya adalah secara satu hala sahaja. Maka pendekatan ini kurang digalakkan untuk digunakan, tetapi boleh untuk digunakan. Jadi contoh penggunaan bagi pendekatan berpusatkan guru ini adalah apabila seseorang guru itu, ketika kamu semua ingin melakukan suatu simulasi pengajaran, maka seseorang guru pun memasuki ke dalam kelas, kemudian ingin melakukan simulasi pengajaran, maka dimulakan dengan, baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan kata nama. Maka kata nama ini merupakan suatu apa-apa, dan guru itu sahaja. Guru itu hanyalah chalk and talk, iaitu guru itu menerang, dia tulis dekat papan putih dan murid-murid hanya mendengar sahaja. Itu adalah pendekatan berpusatkan kepada guru. Maka pendekatan itu kurang digalakkan untuk digunakan. Okey. Pendekatan yang kedua iaitu pendekatan pengajaran berpusatkan kepada murid. Pendekatan ini juga dikenali sebagai PAK21, iaitu pembelajaran abad ke-21. Bukan dikenali, tetapi ianya sangatlah selari dan juga sesuailah dengan PAK21. Maka terdapat pelbagai aktiviti yang boleh digunakan untuk pendekatan PAK21 ini. Antaranya adalah boleh buat gallery walk. Kamu search lah nanti sendiri, explore sendiri gallery walk tu apa. Kemudian kamu boleh buat main peranan, drama, nampak tak? Bernyanyi bersama-sama, pembentangan. Itu merupakan pendekatan berpusatkan kepada murid. Maka pendekatan ini sangatlah digalakkan untuk digunakan. Pendekatan berpusatkan murid ini juga memang boleh sahaja, dan ketika kamu membuat simulasi pengajaran, maka kamu boleh memberikan aktiviti untuk dilaksanakan secara berkumpulan. Maka di situ sudah pun menepati kepada penggunaan pendekatan berpusatkan kepada murid. Dapat sesuatu? Pendekatan yang ketiga ialah pendekatan berpusatkan tema. Pendekatan berpusatkan tema ini kebiasaannya boleh mengikuti kepada tema-tema yang ada dalam bidang pilihan sendiri. Contoh, kalau bidang pilihan Bahasa Melayu, kita ada 11 tema dalam subjek Bahasa Melayu tu. Tapi kalau matematik ada berapa dia punya tema. Contoh lagi, kalau sains ada berapa tema dia. Kena ikut, masing-masing kena ikut, dan boleh bersandarkan kepada KSSR, DSKP, kemudian boleh juga berpandukan kepada buku teks. Ada buku teks digital, ini channel Telegramnya. Dan selanjutnya saya juga ada sharekan makluman-makluman berkaitan dengan temuduga dan juga segala perkara berkaitan dengan IPG.
di dalam channel Telegram saya, maka boleh juga untuk follow. Maka di situ apabila menggunakan pendekatan bertema, macam contoh, kita ada tema jati diri, nilai patriotisme dan juga kewarganegaraan, itu. Kemudian tema alam sekitar, tema kekeluargaan, tema kebersihan dan pelbagai lagi. Maka berdasarkan kepada tema itu, barulah boleh untuk dapatkan topik pembelajaran yang ingin disampaikan. Maka di situ sangat penting akan pemilihan tema. Pemilihan tema tu mestilah tema yang kamu semua kuasai, dan kamu juga memang perlulah, yang pertamanya adalah perlu pilih tema dulu. Kalau nak mengajar apa-apa, mesti pilih tema dulu. Aku ni nak mengajar berdasarkan tema apa. Itu adalah pendekatan berpusatkan tema. Pendekatan yang keempat adalah pendekatan berpusatkan bahan. Inilah yang dikatakan sebagai bahan bantu mengajar, iaitu BBM. Saya ada sharekan tentang BBM, pelbagai jenis BBM di dalam video ini, maka kamu semua boleh rujuk semula video ini. Jadi pendekatan berpusatkan bahan ini adalah pendekatan yang paling calon-calon IPG suka gunakan ketika temuduga IPG, kerana pendekatan berpusatkan tema, berpusatkan kepada bahan ini lebih menarik untuk disampaikan simulasi pengajarannya. Contoh dengan menggunakan boneka ketika bercerita semasa simulasi pengajaran memang sangat-sangat membantu dan mampu memberi nilai tambah kepada markah untuk mendapat markah cemerlang dalam temuduga IPG itu. Maka saya harap semoga video ini membantu anda dan memberikan pendedahan tentang macam mana nak mengajar. Bolehlah pilih, nak campur-campur pendekatan tadi pun, antara empat tu tadi pun boleh. Maka sebelum beralih kepada pendekatan-pendekatan yang seterusnya, saya ingin maklumkan, sekiranya anda merasakan video ini sangat membantu anda untuk melihat dengan lebih jelas tentang macam mana nak mengajar masa temuduga IPG nanti, maka sebar-sebarkanlah kepada calon-calon IPG yang lain juga. Semoga mereka juga mendapat pencerahan berkaitan dengan perkara ini. Maka dalam pendekatan itu juga terdapat lagi 4 jenis pendekatan, iaitu pendekatan induktif, deduktif, eklektik dan juga komunikatif. Maka saya terangkan dahulu satu persatu. Saya tahu istilah ini mungkin baharu bagi kamu. Maka pendekatan yang pertama adalah pendekatan induktif. Untuk pendekatan induktif, ianya adalah pendekatan yang mana kamu gunakan sesuatu perkara itu, kamu terangkan secara khusus dahulu, kemudian baru yang umum. Contohnya, kamu gunakan contoh-contoh. Contoh ketika kamu ingin mengajar kata nama am, maka kamu gunakan contoh-contoh seperti gambar kedai, gambar kasut, gambar baju, gambar seluar. Kamu gunakan contoh-contoh itu, kemudian kamu bertanya kepada murid dan kamu meminta murid untuk meneka, apakah gambar ini? Apakah gambar ini? Maka itu semua adalah kata nama am. Dan kemudiannya kamu terangkan, baiklah murid-murid, baju, seluar, buku, kedai, ini semua merupakan kata nama am. Ianya tergolong dalam kata nama am, iaitu kata nama am yang kita gunakan ketika dalam berbual dan juga ingin menyatakan sesuatu perkara secara umum. Nampak? Maka daripada induktif ini, pendekatan induktif adalah pendekatan yang mana kamu gunakan dahulu contoh-contoh, iaitu spesifikasinya. Kemudian daripada contoh-contoh itu kamu simpulkan kepada suatu kesimpulan umum. Maka itulah pendekatan secara induktif. Dan pendekatan induktif ini kamu boleh mengajar menggunakan pendekatan ini secara ansur maju. Yang mana ansur maju ini adalah daripada sukar kepada mudah. Ini memberikan suatu nilai tambah jika kamu gunakan teknik pengajaran ini.
Bila mana kamu gunakan ansur maju, kamu contohnya, kamu terangkan contoh-contoh kata nama am itu secara menggunakan bahan-bahan konkret dahulu. Seperti kamu pegang, baiklah murid-murid, ini merupakan kacamata ataupun spek mata. Kemudian murid-murid, ini pula merupakan kertas. Nampak, kamu terangkan secara konkret dahulu perkara yang boleh dipegang secara bahan mawjud. Kemudian kamu baru terangkan secara abstrak, iaitu perkara yang tak ada lah kat sini kan. Contoh kamu kata kereta, lagi motosikal, begitu. Kamu mengajar tu mula-mula kamu tunjuk yang bahan konkret, kemudian bahannya abstrak, kemudian baru kamu simpulkan. Daripada semua tu kamu simpulkan kepada kesimpulan umum. Maka itulah ansur maju, daripada sukar kepada mudah, daripada konkret kepada abstrak. Begitu. Memang sangat-sangat membantu kamu untuk mendapatkan markah yang lebih tinggi ketika mengajar. Temu duga nanti. Pendekatan yang kedua merupakan pendekatan deduktif. Ini merupakan pendekatan yang bertentangan dengan pendekatan induktif tadi. Maka pendekatan deduktif ini adalah daripada umum kepada khusus. Contohnya, kamu perkenalkan dahulu kepada murid-murid tentang tata bahasa, iaitu formula tata bahasa. Contohnya, daripada pembinaan ayat mesti kena ada pertamanya kata, kemudian frasa, kemudian barulah ayat. Contoh begitu. Maka kamu terangkan yang formula itu, maka itulah yang umumnya, kesimpulan umumnya. Daripada situ kamu meminta murid-murid untuk menyatakan secara terperinci apakah kata kerjanya, contoh, kemudian frasanya apa, kemudian ayat tunggalnya apa. Begitu, daripada umum kepada khusus. Dan ini memang selalunya digunakan untuk pengajaran aspek tata bahasa lah. Tapi bagi peringkat temuduga, saya kurang untuk galakkan penggunaan pendekatan ini kerana agak menjerat calon, sebab takut tersilap penggunaan formula. Maka saya kurangkan penggalakan untuk penggunaan pendekatan ini, ya. Baik, yang seterusnya adalah pendekatan eklektik. Pendekatan ini merupakan gabungan dua ataupun lebih pendekatan. Maka contohnya, kamu ingin menggabungkan pendekatan berpusatkan murid dan juga pendekatan induktif. Boleh sangat. Contoh lagi, kamu gunakan pendekatan berpusatkan bahan, berpusatkan murid, berpusatkan tema, dan juga pendekatan induktif. Memang sangat terbaik. Begitu, ya, begitu. Itulah pendekatan eklektik. Dan akhir sekali, pendekatan yang juga menjadi kegemaran untuk saya gunakan ialah pendekatan komunikatif. Bila mana komunikatif, mesti dapat terbayangkan pendekatan ini berkaitan dengan apa. Pendekatan ini adalah berkaitan dengan komunikasi, iaitu percakapan, pertuturan secara dua hala. Maka penggunaan pendekatan komunikatif ini, kamu boleh buat aktiviti yang pelbagai. Contohnya, aktiviti berdialog, aktiviti bercerita, aktiviti berdrama, aktiviti improvisasi, aktiviti main peranan, aktiviti puisi, menyanyi, lagi bersajak, bersyair, berpantun. Memang sangat-sangat menarik kalau kamu gunakan pendekatan komunikatif ini. Maka itulah dia 8 jenis pendekatan yang boleh kamu gunakan ketika temuduga IPG nanti. Semoga berjaya, moga kejayaan milik anda, dan semoga dipermudahkan segala urusan kamu semua. #Jom jadi cikgu. Jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Jangan lupa untuk subscribe supaya tak terlepas dengan video-video saya yang insya-Allah akan membantu kamu semua nanti.